Okay, Assalamualaikum. Untuk video ni, video intro ni, aku just nak explainkan yang sebenarnya cerita tentang Nyi Roro Kidul ni ada satu yang dikatakan perbezaan atau persamaan. Ada yang mengatakan Nyi Roro Kidul ni dan Kanjeng Ratu Kidul adalah orang yang sama, dan ada juga yang mengatakan Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul ni sebenarnya boleh dikatakan sosok yang berbeza. So dalam video ni aku jelaskan yang mana aku anggap diorang macam satu watak yang sama. Tapi kalau kau tanya most of Indonesian yang tahu mengenai benda ni, most akan cakap diorang ni watak yang berbeza, dua watak yang berbeza. So kat sini ikut korang punya macam mana pemahaman korang nak percaya atau tidak. Sebab still ada yang menganggap Kanjeng Ratu Kidul dan Nyai Roro Kidul ni dua watak yang berbeza. So kat sini aku nak explain juga, ni sebenarnya untuk 200 sub special. Aku pun macam membuat je, dan aku harap korang enjoy dengan video ni. Untuk 300 sub korang doakanlah. Jika dapat capai dalam tahun ni juga, InsyaAllah aku akan buat lagi video sub special ni. Okay lah, just enjoy the video. Okay, Assalamualaikum and welcome back to FZ Channel dalam segmen Share Seram. Okay, pada episode kali ni aku akan menceritakan tentang satu cerita seram yang sebenarnya dia kononnya mitos, tapi sebab kepercayaan orang, benda ni seolah-olah memang wujud. Okey, ceritanya tentang apa? Ceritanya tentang Ratu Pantai Selatan atau lebih dikenali sebagai Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul ni adalah satu boleh dikatakan ikon untuk orang-orang di Pulau Jawa ataupun orang Jawa lah nak cerita. So macam apa yang menjadikan dia seram, ada beberapa cerita, tapi aku akan ceritakan tentang kononnya asal usul dia ni. Dia ni adalah salah satu ratu yang kononnya adalah macam ajaib sejak daripada dia lahir. Macam bila dia lahir kononnya pada cerita orang, dia dah macam boleh bercakap. Semacam situ ada salah satu cerita dah. Okay, selain pada tu dia macam dalam ada satu cerita lagi, dia sebenarnya datang daripada beberapa adik-beradik, which ayahnya seorang raja, which ialah puteri-puteri lah kan kira kan. So macam dalam perebutan tahta, macam dia ni disingkirkan. Bila dia disingkirkan, dia telah pergi ke Pulau Selatan, Pantai Selatan untuk macam duduk mendiami tempat tu. So macam disebabkan jugalah dia digelar Puteri Pantai Selatan. So sebenarnya pada cerita tu juga, dia macam ada dikatakan kononnya lah, dia ni hanya akan berkahwin dengan raja daripada Jawa yang beragama Islam. Dan dia selagi pada tu dia akan menjaga kesucian diri dia. Ini kononnya daripada cerita orang lah. Dan selain pada tu juga, konon juga dia ni sebenarnya dia adalah anak daripada Puteri Balqis dan juga Nabi Sulaiman. So macam masa aku dengar tu macam pelik juga kan. So macam ada yang percaya sebab dikatakan Nyi Roro Kidul ni mempunyai kekuatan mistis yang mana seperti yang kita tahu Nabi Sulaiman mempunyai satu mukjizat yang diberikan oleh Allah. So macam benda tu macam kononnya dipercayai oleh orang lah kan. So maafkan aku kalau korang rasa macam benda ni mengarut, tapi benda ni dipercayai orang sebabkan benda-benda yang kononnya boleh dikatakan fakta. Okay, first, so macam kau boleh dapat bayangkan kat situ, macam seolah-olah ada benda yang membuatkan pada kepercayaan ni terus-terusan untuk berlaku. Okay, apa yang menyebabkan cerita ni seram? Okay, firstly, kalau korang nak tahu, Nyi Roro Kidul ni ada satu hotel yang mana bukan dihaskan lah, macam ada yang membuat konon-kononnya lah menyediakan tempat untuk orang pergi ke hotel tu, dan hanya satu bilik ditempatkan. Kononnya anda macam boleh merasai untuk berjumpa dengan Nyi Roro Kidul ni. And one thing sebenarnya yang menyebabkan dia lebih seram, sebenarnya dia ni dikenali dengan kesukaan dia kepada warna hijau, and bilik tu dihiasi dengan almost kebanyakan warna hijau lah. Okay, hotel tersebut adalah Hotel Ina Samudra. Aku tak tahu isu sampai sekarang dia applykan benda ni lagi. And bilik yang diletakkan semua barang-barang kononnya Nyi Roro Kidul untuk sebenarnya akan membuatkan benda itu seperti bilik Nyi Roro Kidul adalah di bilik 308. And dalam bilik tu, which ramailah orang dipercayai telah merasakan sesuatu, ada yang diperhati, dan ada juga sebenarnya aku tak pasti ada dia orang buat penginapan ke tak, tapi untuk masuk ke dalam tu pun dah di-charge. Macam tu lah, which korang tak tidur pun, korang hanya pergi situ untuk tengok itu. Dan sebenarnya itu adalah salah satu tarikan pelancong. So macam terkesima jugalah aku dengar macam benda ni pun biasa jadi tarikan pelancong. So umpama macam ni macam Masuri kat Langkawi, macam tu lah kot. So macam bila dah jadi macam tu, ada satu artis ni, Julia Perez, yang
ni yang macam menarik perhatian aku. Julia Perez-Swiss terkenal lah di Indonesia ataupun gelaran dia Jupe. Dia macam pernah tinggal menginap situ. So kat situ mungkin aku anggap memang adalah untuk penginapan kan. And dia memang merasai apa yang diceritakan oleh ramai orang. Tambahan pula dia pernah menambah lagi, dia pernah melihat satu lukisan tak silap aku, anak mata Nyi Rorokido tu macam seolah-olah bergerak. And dia macam, oh, this is something that cannot be a funny story. So macam dia ceritakan benda tu, tapi betul ke tidak itu terpulang pada korang nak percaya. Tapi Jupe ni pun dah meninggal. So cerita ni masa dia tengah buat untuk persediaan untuk buat pengembaraan kalau tak silap aku. Okay. So selain pada tu juga, pelukis kepada potret Nyi Rorokido yang diletakkan dalam hotel tersebut, aku lupa nama dia. Dan sebenarnya dia semasa dia melukis dalam kemungkinan lah buat potret Nyi Rorokido ni, dia macam setelah saja lukis tu macam tiba-tiba terlihat satu keris kata silap aku dalam gambar lukisan dia tu. So macam contoh kau lukis pemandangan gunung, pemandangan ada burung, ada matahari, and kau tak tulis, tak lukis ada orang kat situ. Tiba-tiba ada orang, macam tu ada punya perasaan macam this is not can be a joke lah. Macam benda ni bukan untuk bahan lawak. So macam okey, tak apalah. And masa dia dalam pembikinan tu juga, dia macam terlihat seolah-olah, yalah, dia melukis benda. Contoh kau tengah lukis gambar cikgu kau, and kebetulan dia lalu. Itu tak lawak, itu benda biasa lah. Tapi cikgu kau tu anda kata dah mati. So kau boleh fikir benda-benda lain macam lah kan. Macam tu lah. So macam apa dalam kes dia ni, dia melukis gambar Nyi Rorokido tu, dan dia terlihat seolah-olah bayangan Nyi Rorokido lalu di hadapan rumah dia. So macam benda tu macam bagi aku agak seram. Dia macam benda ni yang menjadikan dia seram. Sebab apa? Diorang ni macam seperti kita tahu, orang-orang Jawa banyak mempunyai kepercayaan yang sebenarnya sesama diorang sendiri pun macam dah lain. So macam kat sini bukan aku nak bash orang Jawa, tak, macam aku nak tunjukkan perbezaan lah. So macam kat situ sendiri kita boleh dapat nampak betapa kuatnya diorang berpegang teguh kepada satu kepercayaan. And apa yang membuatkan cerita Nyi Rorokido ni menjadi satu legenda sebabkan oleh ialah penceritaan orang ataupun orang kata cerita rakyat, dan juga beberapa kononnya bukti yang dapat dilihat secara nyata. And sebenarnya Nyi Rorokido ni boleh dikatakan, bagi pendapat aku, mitos. Tapi disebabkan cerita-cerita yang kononnya dikaitkan dengan Nyi Rorokido ni, benda ni jadi macam satu kisah yang seram bagi aku seram lah kalau kau tanya aku. Tapi tidak, aku akan kata mitos lagi lah. Tapi seperti biasa, benda-benda gaib ni selagi kita tak nampak, kita bukan nak cakap besar, tapi macam pembuktian dia kita tak dapat untuk 100% sahkan. So apa-apa pun kita orang Islam, seperti kita tahu, kita perlu percaya kepada benda-benda gaib. Okey dah, sampai sini dulu episod aku untuk kali ni. Mungkin minggu depan aku akan buat cerita lain pula. Macam minggu sebelum ni aku ceritakan tentang tempat seram. Okey, ni macam kononnya ikon seram lah, boleh dikatakan. Minggu depan mungkin cerita pasal hantu pula kan. Okey. Okey lah, terima kasih kerana menonton video aku untuk kali ni. Jangan lupa untuk share, like, komen, dan juga subscribe untuk kepada sesiapa yang subscribe lagi channel aku. And korang ada best sebab sekarang dah 200 kot. So macam masa aku buat video ni dah 200 lebih. So if masa aku upload ni dah bertambah, alhamdulillah, terima kasih. Sebab masa aku buat ni pun dah 228. Thanks again. Assalamualaikum.